Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 15 Februari bersama saya Ardi Herman Marzi dan juga jurubahasa isyarat Azrina Muhammad Isa, dan kita ke tajuk utama malam ini. Cari jalan tangani isu berbangkit berkaitan perlembagaan persekutuan dan atau undang-undang persekutuan. Juga 3 tentera maut pemandu lori berdepan hukuman penjara 10 tahun. Jawatan Kuasa Khas mengkaji isu berkaitan kompetensi Dewan Undangan Negeri diberi tempoh setahun mengemukakan sebarang cadangan kepada Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam atau MKI untuk diperhalusi sebelum diangkat kepada Majlis Raja-Raja. Usaha berkenaan termasuk mengkaji jika ada keperluan untuk mencadangkan pindaan peruntukan tertentu dalam perlembagaan persekutuan dan atau undang-undang persekutuan yang berkaitan. Jawatan kuasa ini telah diberi tempoh setahun dari tarikh ianya dikuburkan untuk memberi sebarang cadangan kepada MKI dan seterusnya diangkat kepada Majlis Raja-Raja untuk diperhalusi dan diperkenankan bertemiru dan mengesah semua pihak termasuk pakar undangan agar membantu jawatan kuasa khas ini dengan memberi cadangan yang berilmiah, bernas serta praktikal bagi memudahkan jawatan kuasa khas ini melaksanakan tugas mereka. Sultan Selangor memaklumkan antara disembah maklum kepada baginda pada mesyuarat MKI kali ke-71 hari ini ialah melaksanakan kajian terhadap isu berkaitan kompetensi termasuk analisis terhadap peruntukan undang-undang sedia ada secara menyeluruh. Seterusnya mencadangkan serta membuat pengesyuran kaedah penyelarasan terbaik dan harmoni terhadap isu kompetensi Badan Perundangan Negeri untuk menggubal undang-undang Islam. Baginda turut dimaklumkan kajian juga terhadap bidang kuasa Mahkamah Syariah selaras dengan perlembagaan persekutuan dan mengkaji kaedah memperkasakan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Selaku pengerusi MKI, baginda bertitah semua pihak harus menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan dan kedudukan perlembagaan persekutuan sebagai undang-undang utama negara yang perlu sentiasa didokong rakyat Malaysia. Jumaat lalu, Mahkamah Persekutuan dalam satu keputusan bersejarah mengisytiharkan 16 kesalahan syariah dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah dalam kurungan 1 Kelantan 2019 adalah terbatal dan tidak sah. Menangani isu berbangkit, Sultan Selangor menegaskan apa yang lebih penting ialah usaha mencari jalan untuk mengatasi segala permasalahan yang timbul. Titah baginda adalah dengan mengkaji kaedah memperluaskan kompetensi Badan Perundangan Negeri untuk menggubal Undang-Undang Jenayah Syariah dalam kerangka yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Usaha ini termasuklah mengkaji sekiranya ada keperluan dan mencadangkan pindaan kepada peruntukan tertentu perlembagaan persekutuan dan atau undang-undang persekutuan yang berkaitan bagi memastikan kuasa Badan Perundangan Negeri untuk mengubah Undang-Undang Jenayah Syariah termaktub secara jelas dalam perlembagaan persekutuan tanpa sebarang kekaburan yang berikut. Sultan Selangor bertitah baginda maklum pelbagai pihak terutama ahli-ahli politik, pengamal undang-undang, ahli akademik dan rakyat biasa telah membuat pelbagai ulasan dan tafsiran terhadap keputusan kes Mahkamah Persekutuan pada Jumaat lalu. Terdapat ulasan yang memberi penjelasan sebenar tentang kesan kepada keputusan kes tersebut. Namun demikian, terdapat juga ulasan berdasarkan kepada politik kepentingan pihak-pihak tertentu sehingga menimbulkan pelbagai kekeliruan kepada umat Islam di negara ini. Malah ada yang telah menyifatkan keputusan Mahkamah Persekutuan tersebut sebagai titik Black Friday kepada Undang-Undang Jenayah Syariah Islam di negara ini.
Beta tidak berhasrat untuk turut sama terlibat dalam polemik tersebut. Baginda juga mengajak umat Islam di negara ini, terutama ulama dan ilmuwan, agar sentiasa memelihara adab dalam memberi sesuatu pandangan bagi mengelak kekeliruan dalam kalangan ummah. Justru baginda mahu dielakkan perbalahan secara terbuka dalam perkara-perkara yang boleh diselesaikan dengan cara bermusyawarah dan tertutup. Kita perlu meraihkan perbezaan pendapat dan menyelesaikan perbezaan pandangan tersebut secara ilmiah, berhemah serta melalui saluran yang betul. Rakyat, terutama umat Islam, sentiasa melihat dan memandang tinggi kepada para ilmuwan Islam dan para alim ulama dan sentiasa mengharapkan sesuatu ketetapan berkaitan sesuatu hukum itu dapat dipakai disepakati oleh semua. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan Mahkamah Persekutuan tersebut bukan meremehkan kedudukan institusi Mahkamah Syariah seperti mana yang dimanipulasikan pihak tidak bertanggungjawab. Sebaliknya, beliau mengingatkan semua pihak harus sedar kewujudan prinsip perlembagaan persekutuan dan perlu akur dengan titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, yang mahukan keputusan itu dihormati oleh semua masyarakat. Maka apa yang dititah oleh Tuanku Sultan Selangor ialah merujuk kepada keputusan Mahkamah Persekutuan. Malaysia ini negara hukum. Negara hukum maknanya patuh pada prinsip perlembagaan. Jadi keputusan Mahkamah Persekutuan itu menurut Tuanku Sultan Selangor dihormati. Kerana Mahkamah Persekutuan tunduk kepada hukum dan semangat perlembagaan. Tidak timbul nak meringankan atau meremehkan kedudukan Mahkamah Syariah. Jelasnya, beliau menyambut baik dan senada dengan titah Sultan Selangor untuk meredakan suhu berkaitan keputusan mahkamah tersebut. Sementara itu, beliau mahu pihak berkepentingan memberi pandangan kepada jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri DUN untuk menggubal undang-undang bagi mengelakkan isu tersebut terus dimainkan dan dimanipulasi sehingga menimbulkan kerisauan terhadap umat Islam khususnya. Masyarakat perlu lihat takrifan sekular atau secularity dalam konsep perlembagaan di negara ini. Menurut pakar perlembagaan Profesor Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Husin, masyarakat tidak wajar dan sewenang-wenangnya mengambil takrifan sekular berasaskan takrifan umum, termasuk menggunakan falsafah barat. Kita ingin mentarifkan sekular atau secularity, kita membicarakan tentang perlembagaan persekutuan. Kita membicarakan bagaimana perlembagaan persekutuan ini diasaskan, digubal, diinstitusikan. Jadi kita kena lihat dari sudut latar belakang sejarah perundangan perlembagaan kita. Jelasnya, terma yang dimasukkan di dalam perkara 5 hingga perkara 13 berkenaan civil right atau dalam Islam fundamental liberties yang merangkumi perkara yang paling penting ialah kebebasan beragama dan bukannya kebebasan untuk tidak beragama. Tegasnya, dua aspek yang penting ini dibincangkan untuk meletakkan Islam sebagai agama persekutuan apabila wujudnya perkara 3 Fasal 4 bahawa peruntukan berkenaan tidak mengurangkan mana-mana peruntukan termasuk Islam sebagai agama persekutuan dilemahkan dengan peruntukan yang lain. Namun apa yang dimaksudkan ialah ada pengecualian kedudukan Islam di peringkat persekutuan dan kedudukan Islam di peringkat negeri. Yang kedua ialah kebebasan beragama. Apabila kita bicarakan kebebasan untuk beragama, adakah itu sekular? Sebab kebebasan untuk beragama bukan dikatakan kebebasan untuk tidak beragama. Kalau dalam perlembagaan kita menetapkan fundamental liberties, kebebasan untuk tidak beragama, itu mungkin kita boleh kata sekular.
Tapi kalau apa yang dibahaskan adalah untuk melindungi kepentingan beragama bagi mereka yang tidak beragama Islam, itu bukannya sekular. Jadi kita kena lihat tarifah sebenar. Mengulas lanjut, beliau berkata masyarakat perlu faham apa itu sekular dan dalam perkara ini apa yang dimaksudkan adalah satu konotasi untuk menyatakan Islam yang dimaksudkan bukanlah Islam yang bersifat teokratik, malah ia membawa maksud Islam yang mengamalkan ajaran yang sebenar kerana Islam mengiktiraf fundamental of liberties. Jelasnya lagi, sekulariti yang dimaksudkan dalam perkara merujuk kepada sifat umum undang-undang terpakai kepada umat Islam dan juga terpakai bagi mereka yang bukan beragama Islam. Seorang pelajar Institusi Pengajian Tinggi IPT mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Seremban atas dua pertuduhan melakukan persetubuhan haram terhadap adik kandung perempuannya pada 2021 ketika kejadian kanak-kanak itu berusia 12 tahun 8 bulan. Lelaki berusia 22 tahun itu didakwa mengikut Seksyen 376B-1 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 16-1 Akta Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2017. Seksyen 376B-1 memperuntukkan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan sebatan. Kes akan disebut semula 18 Mac dan serahan keputusan penuh perubatan. Di Kedah, seorang pemandu lori mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Gurun atas pertuduhan memandu secara berbahaya sehingga menyebabkan kematian 3 anggota tentera pada 2 Februari lalu. Mengikut pertuduhan, Muhammad Huzaifah Azhari, 31 tahun, didakwa memandu lori terbabit dalam keadaan berbahaya di daerah Kuala Muda sehingga menyebabkan kematian Lance Corporal Muhammad Hafiz Haris, 30 tahun, Sarjan Rozali Abdurrani, 39 tahun dan Corporal Muhammad Asri Idris, 40 tahun. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum RM20,000. Tertuduh dibenar diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin serta lesen memandunya digantung. Kes akan disebut semula 6 Mac depan. 3 anggota tentera maut dalam kemalangan membabitkan 4 kenderaan termasuk 3 lori tentera dan sebuah lori Isuzu di kilometer 77.5 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara 2 Februari lalu. Dalam kejadian itu, ketiga-tiga mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala dan anggota badan. Mereka adalah dari pasukan 3 Regimen Sempadan yang berpengkalan di Kem Pengkalan Hulu, Perak, sedang dalam konvoi membabitkan 3 buah trak menuju ke Markas 30 Brigade, Kem Bukit Kauda, Kanga Perlis untuk mengambil anggota yang menjalani eksersis Satria Gagah. Baik, selepas ini Hamas berjaya bunuh komander Israel. Saya bersama berita Al-Hijrah. Setelah berminggu-minggu mengepung Hospital Nasir di Khan Yunis, tentera Israel sekali lagi bertindak melampaui batas manusia apabila bertindak mengebom Jabatan Ortopedik hospital itu. Kejadian 2 pagi waktu tempatan itu menyebabkan seorang syahid dan beberapa lagi cedera parah. Tentera Israel kemudiannya mengarahkan agar hospital dikosongkan tetapi ribuan masih terperangkap dalam pertempuran. Israel kemudian meruntuhkan pagar di bahagian selatan dan menyerbu masuk perkarangan hospital. Lebih keji, IDF turut menyasarkan garaj ambulans dan kemah rakyat Palestin selain merempuh kubur massa di dalam hospital. Dianggarkan seramai 300 kaki tangan perubatan, 450 pesakit dan 10,000 rakyat Palestin yang berlindung di dalam hospital itu. Sementara itu, pejuang Hamas menyebarkan video operasi menentang tentera Zionis Israel. Video dari unit media Hamas itu menunjukkan 2 pejuangnya berjaya membunuh 2 tentera Israel dalam pertempuran jarak dekat di selatan Gaza. Video turut memaparkan kejayaan Hamas memusnahkan jentolak berperisai milik Israel.
Selain itu, video yang dikongsi menunjukkan pejuang menembak roket ke arah kereta perisai IDF. Hamas juga berkongsi visual operasinya yang dilaporkan berjaya membunuh Komander Batalion ke-630 Israel bersama anak buahnya. Pejuang Hamas turut menafikan mereka bersembunyi dalam kalangan orang awam Gaza, sebaliknya menuduh Israel pengecut dengan menyerang wanita, kanak-kanak dan orang tua. Sekutu-sekutu Israel mula membelakangkan negara pengganas itu. Australia, Kanada dan New Zealand menggesa gencatan senjata segera yang jelas bertentangan dengan niat buruk Israel. Kenyataan bersama ketiga-tiga negara Commonwealth itu menyatakan kebimbangan serius terhadap tindakan melampau Israel ke atas Gaza. Negara berkenaan turut mengulang keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ agar Israel memastikan bantuan kemanusiaan sampai ke Gaza dan melindungi orang awam. Menteri Luar Australia yang berasal dari Kota Kinabalu itu, Penny Wong, menggesa Israel supaya mendengar desakan dunia. I wish to restate the Australian government's grave concerns about an impending major Israeli ground offensive in Rafah. This would bring further devastation to more than 1 million civilians seeking shelter in Rafah, many there by Israel's direction. Large-scale military operations in densely populated areas risks extensive civilian casualties. Australia believes this would be unjustifiable. Our message to Israel is listen to the world, do not go down this path. Terkesan dengan genosid di Gaza, Freedom Flotilla Coalition FFC akan adakan sebuah lagi pelayaran ke Gaza bagi memecahkan sekatan Israel ke atas wilayah Palestin itu. Sekurang-kurangnya sebuah kapal kargo membawa aktivis dan bantuan kemanusiaan akan berlayar ke Gaza bagi tujuan itu dalam beberapa minggu lagi. Ikuti butiran lanjut bersama koresponden Berita Al-Hijrah Said Azwan Said Ali yang menemu bual pemegang amanah MyCare yang juga aktivis Women's Boat to Gaza, Dr. Fauziah Muhammad Hassan di Kahirah, Mesir. Terkesan dengan situasi berdarah di Gaza, aktivis pro-Palestin dari seluruh dunia berhimpun di Istanbul, Turki hujung minggu lalu bagi membincangkan usaha memecahkan sekatan Israel di Gaza. Di bawah payung Freedom Flotilla Coalition FFC, mereka memutuskan untuk menghantar sebuah kapal kargo yang membawa aktivis dan bantuan kemanusiaan dalam masa terdekat. NGO MyCare menjadi wakil Malaysia yang turut serta dalam mesyuarat FFC bagi memecahkan sekatan Israel di Gaza melalui jalan laut. Orang Gaza ini ditolong dengan secara lebih berkesan dengan memberi tekanan kepada Israel dan juga tekanan kepada dunia yang lain agar kita membenarkan kemasukan keperluan-keperluan asas kepada orang Gaza dan juga memecahkan kepungan ataupun breaking the siege of Gaza yang dah berlaku selama 17 tahun. Jadi kami berbincang, insya-Allah akan FFC sudah ada kapal kargo dan akan berlayar secepat mungkin setelah urusan-urusan teknikal dan sebagainya selesai, insya-Allah. Apa peranan Dr. Fauziah dan dua lagi wakil MyCare ditemui koresponden Berita Al-Hijrah di Mesir yang membuat liputan misi NGO di bawah Op Ehsan, Vital dan Red A yang menghantar bekalan perubatan ke Gaza melalui sepadan Rafah. Bantuan bernilai $100,000 menggunakan dana dari akaun Amanah Kemanusiaan Rakyat Palestin AAKRP yang meliputi ubatan dan barangan perubatan pakai buang itu telah dihantar ke gudang Bulan Sabit Merah Mesir di Ismailiyah sebelum menunggu giliran masuk ke Gaza. NGO Malaysia sebelum ini pernah menyertai inisiatif Freedom Flotilla pada 2010-2011 dan Women's Boat to Gaza pada 2016 bagi memecahkan sekatan rejim Israel ke atas Gaza melalui jalan laut. Freedom Flotilla Coalition akan menghantar sebuah kapal kargo dengan aktivis dan bantuan kemanusiaan. Sejauh mana misi ini akan berjaya akan ditentukan dengan siapa yang berada di atas kapal itu dan sejauh mana komitmen masyarakat dunia dan kebertanggungjawaban masyarakat dunia untuk menghentikan segera genosid Israel ke atas
warga Palestin di Gaza. Syed Azwan Syed Ali melaporkan daripada Kahirah, Mesir untuk Berita Al-Hijrah. Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM merancang untuk menjalin kerjasama dengan pertubuhan bukan kerajaan NGO dari 50 negara bagi membangunkan kembali Palestin yang musnah akibat serangan tentera Zionis. Pengerusinya Muhammad Azmi Abdul Hamid berkata sehingga kini terdapat 26 negara yang sudah menyatakan minat untuk bersama-sama MAPIM membina kembali infrastruktur terutamanya di Semenanjung Gaza. Katanya, kerjasama yang julung kali diadakan di peringkat antarabangsa ini fokus kepada 5 kluster iaitu kesihatan, pendidikan, perumahan, infrastruktur awam dan keperluan asas. Jadi kami akan membuat perbincangan kluster itu dan kita akan jemput NGO-NGO daripada 26 malah bukan 26 yang hadir dalam konferensi yang baru ini 26 tetapi ramai daripada Jepun, daripada Korea, daripada China semua nak hadir dan saya kira negara akan bertambah untuk turut bersama dalam koalisi antarabangsa membina semula Gaza. Tambahnya, pembinaan semula Palestin dijangka memerlukan kira-kira $50 bilion Amerika dan tempoh yang diperlukan untuk membersihkan sisa runtuhan bangunan sahaja akan mengambil masa setahun. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kota Baru selepas mengadakan perjumpaan dengan NGO-NGO di Kelantan membincangkan perkembangan terkini di Gaza. Muhammad Azmi memaklumkan sehingga kini MAPIM sudah menyalurkan sumbangan 15 juta ringgit untuk rakyat Palestin. Dalam perkembangan sama, beliau mengumumkan perhimpunan sejuta rakyat untuk Palestin di Kuala Lumpur 2 Mac depan untuk mendesak perang di Gaza supaya dihentikan segera. Kongres Ekonomi Bumiputra 2024 dibuka untuk China dan India juga. Penganjuran Kongres Ekonomi Bumiputra 2024 yang dijadualkan berlangsung 29 Februari depan disifatkan sebagai lebih inklusif selepas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengajak sokongan dan kerjasama daripada masyarakat China dan India untuk turut serta bersama-sama membantu menangani masalah kemiskinan dalam negara. Jelasnya, undangan tersebut bagi memberi peluang kepada kaum Cina dan India untuk menyuarakan pandangan dan cadangan mengenai masalah yang dihadapi mereka. Pendekatan kita dalam hal Kongres Ekonomi Putra ini lebih inklusif. Maknanya kita mahu penyertaan daripada rakan-rakan kita masyarakat Cina dan India. Dan saya harap ICCIM bersedia untuk bincang kerana pendekatan kita inklusif maknanya dalam membicarakan ekonomi Bumiputra ada isu-isu SME atau kelompok India miskin akan kita tangani bersama. Beliau berkata demikian dalam ucap pertama pada Majlis Sambutan Tahun Baru Cina 2024 Anjuran Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Malaysia ACCCIM di Kuala Lumpur siang tadi. Sementara itu, beliau menegaskan kerajaan akan memberi jaminan untuk meneruskan program pembasmian miskin tegar di Malaysia tanpa mengira kaum. Malah hampir 100% isu kemiskinan tegar di Kuala Lumpur, Melaka dan Negeri Sembilan diselesaikan tanpa mempersoalkan kaum yang terlibat. Tambahnya, apabila berbicara tentang kemiskinan Bumiputra dan ada kelompok seperti Cina miskin atau India di estet yang kesusahan, ia mesti ditangani dan selesaikannya sebagai satu program nasional. Dan jika bercakap mengenai peluang perniagaan untuk semua kaum, ia harus ditumpukan sebagai program dan agenda nasional. Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK menerima sumbangan 3 jentera menuai yang bernilai RM414,000. Sumbangan daripada Permodalan Nasional Berhad PNB bagi mengurangkan kos operasi peserta skim Smart Sawah Berskala Besar Asnaf di Padang Lumat Sungai Limau Yan. Sumbangan bagi membantu petani dalam meningkatkan keuntungan mereka dari pengurangan kos menuai. Ketua Pengurusan Syariah PNB Dr. Ahmad Basri Ibrahim berkata,
Sumbangan itu membolehkan petani yang mengusahakan sawah di kawasan lebih 200 hektar milik LZNK itu membayar sewaan menuai lebih murah berbanding sebelum ini. Dengan adanya mesin padi ini, peserta Smart SBBA hanya perlu membayar sekitar RM60 hingga RM70 serelung berbanding RM110 serelung sebelum ini. Itulah matlamat utama pun bila kita berbincang dengan pihak lembaga zakat negeri Kedah, kerana kos sewaan tu ada kos dia. Jadi bila ada mesin padi ini hanya untuk penyelenggaraan dan boleh dikendalikan oleh asnaf yang menjadi peserta Smart Sawah Berskala Besar di Kedah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan jentera menuai padi sumbangan PNB. Turut hadir Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi LZNK Muhammad Faizal Mustafa. Muhammad Faizal berkata pihaknya mengalu-alukan pihak korporat bekerjasama dengan LZNK dalam mengembangkan projek Smart SBBA ini bagi membantu golongan asnaf meningkatkan hasil di negeri itu. Alhamdulillah, hasil sebelum peserta Smart Sawah Berskala Besar di Lembaga Zakat ni, purata tan per hektar tu dia lebih rendah. Tapi Alhamdulillah melalui projek yang dibuat Lembaga Zakat itu dah lebih daripada 4 tan per hektar. Di sana tu ada peningkatan. Bukan sekadar peningkatan dari sudut timbangan tan per hektar, tapi kita juga melihat terdapatnya peningkatan hasil petani dari sudut income, pendapatan. Sebab di sana selain daripada yield ataupun hasil padi meningkat, dan keduanya mengurangkan kos. Kerana yang pertama benih kita buat sendiri, dan yang keduanya kita dapat mengurangkan untuk yang padi dan sebagainya. Petani yang ditemui bersyukur dengan sumbangan yang diberikan yang membolehkan mereka menikmati lebih keuntungan daripada pengurangan kos menuai berbanding sebelum ini. Kos kalau kita biasa, contohnya mesin padi kan, mesin menuai kita kalau biasanya kita nak bayar lebih kurang dalam RM110 tiap-tiap elok. Tapi dengan zakat ni kita cuma bayar separuh saja, iaitu macam dalam 60 hingga 70 tu ya. Untuk sewa lah kan? Tak, untuk bayaran menuai. Kita dapat setengah harga, tak kira lah. Mesin letak tanah harga ataupun macun guna tuan kan, memang setengah harga itu yang kami hitung. Sempena Jubli Emas 50 tahun Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP, satu karnival akan diadakan pada 18 Februari ini. Acara bermula 8 pagi hingga 11 malam bertempat di Taman Tasik Titi Wangsa, Kuala Lumpur. Jadi jom ramai-ramai memeriahkan karnival MAWIP 2024. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Sekian untuk malam ini, saya Arif Herman dan Jurubahasa Isyarat Azlina Muhammad Isa. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.